Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli bersama dengan Gigi Ahmad dalam Awani Pagi, dan dalam Awani Pagi pada jam ini kita nak membawakan isu mengenai pendidikan dan juga pengajian tinggi. Kita nak fokus kepada Universiti Awam atau UA ini, dan kali ini kita nak kupas sedikitlah mengenai pemerkasaan Universiti Teknologi Mara UiTM, di mana sejak penubuhannya pada 1956 sebagai Dewan Latihan RIDA sehingga menjadi sebuah universiti, UiTM terus mendaki untuk mencapai aras prestasi pendidikan tinggi yang berkualiti. Dan sebagai sebuah universiti terbesar negara daripada segi warganya, infrastrukturnya maupun kampusnya, universiti ini telah pun melahirkan ribuan graduan yang berkualiti dan juga memenuhi permintaan industri. Pastinya kita nak tahu lebih lanjut sebenarnya mengenai apa strateginya dan agenda pemerkasaannya dalam memastikan tahap pencapaiannya terus cemerlang, Gigi. Dan kita sebenarnya nak bawakan Naib Chancellor UiTM, Profesor Dr. Roziah Muhammad Janor, yang mana merupakan VC pertama wanita di UiTM. Tapi sebelum kita nak teruskan bersama dengan Prof, mungkin Prof boleh jawab soalan cepu mas saya. Kalau UiTM tu diasaskan pada 1956, kita tengok selepas penubuhannya 66 tahun, mengapa pendapat Prof baru kita ada VC wanita pertama ni yang merupakan Prof sendiri? Wow, soalan cepu mas awal-awal lagi. Gigi, pada pandangan saya sebelum ini memang kita ada ramai pemimpin-pemimpin wanita yang dalaman UiTM yang berkaliber. Di luar UiTM juga berkaliber. Itu pun orang kata apa, peluang untuk diberikan Vice Chancellor lah, tahap Vice Chancellor ini. Cuma pada peringkat UiTM ni, kita sebenarnya bergantung juga kepada lembaga pengarah kita dan juga kepada menteri sendiri, Kementerian Pengajian Tinggi yang memilih calon yang terbaik. So saya tak kata saya yang terbaik di sini, cuma keadaan itu mungkin saya yang dipilih ketika ini. Saya tak kata tak ada pemimpin wanita dalaman yang hebat. Ada selama ini. Ini menunjukkan UiTM telah pun beralih kepada usaha untuk memperkasakan lagi lebih ramai wanita-wanita yang berkaliber, yang berkelayakan untuk memegang jawatan Vice Chancellor ini. Dan cumanya Prof, kalau kita nak teruskan kepada perbincangan kita lah, kalau kita lihat pada 15 Disember yang lalu menerusi program Coffee Talk dengan with Rosie, Prof telah mengkongsikan mengenai ataupun kepada keluarga UiTM perjalanan 100 hari sebagai wanita pertama yang dilantik sebagai Naib Chancellor yang ke-6 UiTM terbesar, UiTM ini sendiri. Dan kini melepasi tempoh 100 hari, dan saya lihat Prof masih dalam momentum yang dinamik dan sentiasa bertenaga. Apa cabaran dan juga pencapaian yang boleh dikongsikan? Di manakah UiTM pada hari ini, Prof? Ini soalan berat lagi saya. Okey, saya sebenarnya perlu serius tentang menjawab soalan ini ya, Gigi dan juga Fizi. Pada saya memang 100 hari itu bukannya hanya 100 hari. Saya beritahu pada semua warga UiTM, kita akan banyak lagi 100 hari seterusnya. Kalau tadi beritahu kenapa saya masih lagi momentumnya sangat kuat lagi kan. Jadi kita tak boleh berhentilah sebagai pemimpin. I think di mana-mana saja kita perlu teruskan usaha itu. Cuma mungkin dalam konteks 100 hari ini kita pendek-pendekkan, itu yang bagusnya. Tadi soalan khusus yang dibagi ini cabaran. Di mana-mana pun kita berada, tak kira di UiTM saja, cabaran tetap ada. Kalau saya memimpin jabatan yang kecil dulu pun mesti ada cabaran. Sebagai seorang pemimpin saya kena pasti cabaran dan pencapaian tadi tu. Dalam konteks itu cabaran UiTM saya bagikan secara ringkas dululah ya. Cabaran yang pertama ialah internal connectedness. Kita nak, orang kata apa, kalau sebagai pemimpin ini nak establish connectedness antara warga dalaman itu sangat penting. Sebab sekarang ni lebih-lebih lagi UiTM ni sangat besar. Kita ada 187,000 student. Kita ada 8,900 staff akademik. Kita ada 8,000 lebih lagi, hampir 9,000 staff non-akademik. Yang macam mana nak, cabaran saya, macam mana saya nak pastikan semua warga ini boleh bekerjasama untuk menuju ke arah visi dan misi yang sama. Itu satu cabaran nombor satu yang saya cuba hari-hari sebenarnya saya fikirkan macam mana nak buat tu. Yang kedua cabarannya ialah mana-mana universiti kita ada tiga keutamaan yang kita mesti pentingkan. Pengajaran pembelajaran,
ilmunya lah pengajaran pembelajaran, penyelidikan ataupun inovasi dan juga community itu sendiri. Itu peranan universiti mana-mana pun kita pergi. Jadi cabaran saya ialah macam mana nak create balancing act ni. Ada some pensyarah pentingkan pengajaran pembelajaran. Some pensyarah pentingkan hanya penyelidikan dan inovasi. Some pensyarah hanya nak mikirkan community work sahaja. Jadi kita kena lihat, saya sebagai pemimpin dan juga eksekutif, pemimpin-pemimpin eksekutif di UiTM ni, our TNC, kami bekerjasama sebenarnya nak mendapatkan keseimbangan itu. Kita tak bolehlah hanya fokus kepada teaching and learning saja, tak bolehlah fokus hanya penyelidikan saja dan mengabaikan teaching and learning. Itu antaranya lah cabaran. Dari segi pencapaian, kalau saya nak sebutlah quickly pencapaian UiTM, kita ada pengukuran Fizi, kita ada pengukuran tiap quarterly lah, macam kita cuba emulate apa yang bisnes buat. So setiap 4 bulan kita pastikan dekan-dekan, rektor-rektor dan juga TNC dan juga pendaftar dan juga kita punya bendahari melaporkan apa pencapaiannya. Setakat ini untuk kuarter 3 saya boleh, sebenarnya dah ada untuk kuarter 4, tapi untuk kuarter 3 saya rakamkan, saya rekodkan di sini lah, ada 84%. So 84% tu kira dah A lah tu pencapaiannya dari segi internal lah. Dalam pencapaian daripada luar negara, kita UiTM memang mengarah ke arah ranking itulah. So setakat ini dari segi Asia ranking dalam QS Asia kita nombor 105. Belum boleh dihebatkan atau dihebahkan atau dibanggakan, tapi saya dalam konteks pencapaian itu saya sangat berterima kasih kepada semua staff-staff dan juga warga atau keluarga UiTM kerana kita telah berusaha menambah baik. We used to be 180 dulu, sekarang dah jadi 105 pada tahun ini. Saya jangkakan ke tahun-tahun ke hadapan ini kita akan bertambah baiklah dengan memberi fokus. Mungkin setakat itu dulu. Ya. Prof, dalam masa yang sama kita ni sedang membincangkan mengenai pemerkasaan UiTM itu sendiri. Kita tahu kalau cakap mengenai perkara ini, kita tidak dapat lari daripada mendepani krisis seperti pandemik COVID-19 dan baru-baru ini musibah banjir yang kita semua tak duga. Bagaimana sebenarnya Prof merancang dan buat keputusan yang pantas, tapi ambil kira juga kepentingan warga UiTM serta kampus untuk dalam masa yang sama menyantuni masyarakat serta bersolidariti bersama kepimpinan negara? Okey, itulah Gigi. Sebab saya tadi cabaran saya kata cabaran macam mana kita nak balance antara teaching and learning, research dan juga community. Yeah. So apabila sesuatu bencana berlaku, sesuatu krisis berlaku, saya masih memikirkan macam mana saya nak balance antara tiga ni. Jadi kita ambil dalam konteks itu, ia merupakan satu opportunity ataupun peluang untuk saya untuk membalancekan itu ataupun balancing that act lah. Yeah. So jadi dalam konteks itu saya merancang, memang bukan saya seorang tapi kita punya eksekutif ni atau TNC saya dengan pendaftar dan bendahari, kami memang berfikir pantas tu dalam konteks saya syukur kepada Allah sebenarnya kita cepat bertindak dalam konteks sebab kita tahu pelajar kita. Apabila kita memikirkan klien kita ni ataupun stakeholder kita, number one stakeholder kami adalah pelajar. Jadi apabila pelajar tu terperangkap, contohnya dalam pandemik mereka tak boleh balik, jadi macam mana kita nak respon kepada itu? Mereka tak boleh belajar, so macam mana kita respon kepada itu? Jadi kita cepat bertindak, kita adakan kumpulan kita adakan tim untuk memikirkan perkara itu. Kalau dalam pandemik dulu kita panggil handle benda ni, di setiap kampus ada, di peringkat Shah Alam pun ada. So kita dipimpin oleh TNC yang berkaitan. Kalau untuk bencana pun begitu kami cepat menubuhkan satu pasukan khas untuk melihat perkara itu. Itu yang pada saya key lah, sebab kita kena response time kepada krisis ni sangat penting. Jadi eksekutif masyarakat, kita punya ahli majlis tertinggi kami sangat prihatin pada perkara inilah, termasuk juga menteri lah. Menteri turun padang sebenarnya. Menteri dan juga timbalan menteri. Saya sangat bersyukur kerana kita ada satu platform yang memudahkan kita untuk membentuk satu pasukan untuk menggerakkan sukarelawan.
Dan Prof tadi ada bercakap, Prof ada bercakap mengenai di peringkat Asia kita ataupun UiTM di tangga ke 105 dan cumanya itu di peringkat Asia, tetapi kita nak lebih kenal di seluruh dunia. Sebagai contohnya UiTM ini ke arah globally renowned university menjelang 2025. Dalam perkongsian Prof juga ada menyatakan ataupun ada menyebut mengenai future UiTM. Jadi bagaimana future UiTM ini dapat memastikan dari segi kelestarian dan juga dapat meimbangi antara teknologi, ekonomi, sosial dan juga alam jagat ni, Prof? Itulah. Memanglah kalau semasa saya mengambil, saya menerima ataupun position ini, jawatan ini, sebenarnya ia satu amanah. Ya. Jadi apabila saya sangat bersyukur kerana UiTM telah dipimpin oleh visi-visi sebelum ini yang sangat berkaliber, mereka telah menghasilkan perancangan yang baik. Sebenarnya dokumen strategic planning UiTM contohnya ini dokumen ini sebenarnya telah dihasilkan way back sebelum ini. Jadi kita pun sebenarnya dah lancarkan. Saya pun terlibat dalam menghasilkan dokumen tersebut. Tapi pada masa yang sama apabila saya memegang jawatan ini, saya melihat kepada what next. Okay? Bukan kita ubah, saya tak ubah apa pun dalam dokumen tersebut. Kita perancangan ini, I told the whole warga, kita mesti hit the ground running, terus ambil apa perancangan yang ada, kita tambah baik as we go along. Jadi di sini, apa yang saya maksudkan, kita bawa, itu yang saya kata tadi, cabaran kita tu, kita mesti mengimbangi antara tiga peranan penting universiti ini. Bagaimana kita nak menghasilkan, contohnya lah, menghasilkan rancangan-rancangan yang telah dirancang. Sebenarnya cabaran yang utama juga adalah dana, ya, Fizi, dana untuk menggerakkan universiti sebesar ini. Bukan calang-calang sebenarnya. Betul, untuk jadi Vice Chancellor UiTM. Sebab kita, kalau mungkin ramai ada juga orang tahu bahawa kita punya orang kata bajet tinggi, tapi bahagikan dengan bilangan pelajar dan staf yang kita ada, dia jadi sikit berbanding dengan universiti lain. Tapi itulah cabarannya, macam mana kita nak memastikan kualiti pendidikan itu masih kita berikan kepada pelajar-pelajar supaya kita lahirkan graduan untuk negara yang bersesuaian di masa hadapan. We are talking about future UiTM untuk menjadikan future negara ini. Kita kena lihat dalam konteks bukan hanya UiTM, tapi UiTM dalam konteks Malaysia, Malaysia dalam konteks luar negara, supaya kita tidak lupa hanya kita hanya lahirkan graduan. Orang kata syok sendirilah. Jadi kita kena tahu apa perkembangan luar negara sana. So itu yang saya dalam konteks itu saya letakkan perancangan ini dalam 3R. So we got to reset, recover and restore. Reset, recover and restore. Restore tu kita nak restore confidence kita punya stakeholder ni. So mungkin dulu UiTM, orang kata UiTM dulu macam ni. Dia kata kenapa sekarang macam tu? Yang tu yang saya nak pick up sebagai in future dalam masa 2 tahun ini, saya nak memastikan orang akan kembali melihat UiTM ini sebagai satu institusi yang memainkan peranan yang penting kepada keseimbangan ekonomi Malaysia. InsyaAllah. Pastinya graduan-graduan UiTM ni pun memang bukan calang-calang kan. Sebelah saya pun bekas graduan UiTM. Tapi apa pun kita nak bercakap mengenai future UiTM ini yang telah pun dimulakan pada 2020. Ada masa dalam lagi 4 tahun kiranya. Dalam masa 3 tahun lagi kita nak melihat hasilnya. Tapi kita akan bercakap mengenai plan strategik future UiTM itu. Kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, terima kasih kerana setia bersama kami di Awani Pagi. Kita masih bercerita mengenai pelan masa hadapan UiTM ni, bagaimana untuk memperkasakan lagi UiTM, kerana kita tahu UiTM ini banyak melahirkan graduan-graduan yang berkualiti, yang mana kalau kita cakap pasal UiTM ni pasti semua orang pun bercita-cita nak masuk UiTM kan, semua nak menjadi graduan UiTM itu sendiri. Tapi dalam masa yang sama UiTM mempunyai cita-citanya tersendiri pada tahun 2025. Plan strategi UiTM
2025 telah pun dilancarkan bagi memacu UiTM ini ke arah universiti bertaraf global. Kita nak teruskan bersama dengan Prof di talian Skype. Prof, mungkin Prof boleh kongsikan fokus UiTM pada tahun ini dalam kita nak pergi ke arah plan strategik 2025 tu. Okey, kalau kita lihat Gigi, kalau kita lihat merujuk kepada dokumen itu sendiri, dokumen ini sebenarnya memang kita dah kita hayati di peringkat dekan, semua ketua jabatan, seperti yang saya katakan tadi ya. Memang akhirnya kita nak mencapai globally renowned university. Untuk mencapai ke arah itu ada banyak perkara yang saya sebut, kita ada cabaran tadi. Memang petunjuk-petunjuknya kita nak jadi contohnya 6 setara, kita nak contoh jadi QS World Ranking tu nombor top 100, top 300, dan kita nak value, nak mendapati bahawa kita nak mencorakkan staff kita ataupun warga UiTM ini, keluarga UiTM ini menggunakan value driven performance. Maknanya pelajar pun kita nak mereka menghayati value driven performance. Dalam konteks itu, kita rasakan tahun ini, tahun 2022 ni sebenarnya saya belum cerita kepada warga lagi ni, tapi saya bagi sedikit sajalah dia punya orang kata apa, gist lah ya. Apa yang kita akan fokus untuk tahun ini ialah kolaborasi dengan industri. Untuk mencapai, kita nak 4 tahun lagi kan, tapi tahun ini saya nak melihat, tadi saya kata balancing dalaman ya, jadi itu satu orang kata satu laluan, tapi laluan yang di atas tu kita nak melihat kepada establishing collaboration dengan industri. Sebenarnya kita dah mulakan, tapi tahun ini dia akan enhance lagi. Kita nak, maksudnya kolaborasi dengan industri yang dapat memberi nilai tambah kepada penyelidikan dan juga pengajaran pembelajaran. Contohnya apabila kita berkolaborasi nanti dengan industri, dia hanya bukan untuk penyelidikan yang kita keluarkan paper yang publish saja, tapi dia juga akan membawa ruang pada pelajar-pelajar untuk boleh dilatih dalam kolaborasi tersebut. Contohnya di UiTM ini kita dah mulalah tahniah kepada fakulti kita ada sekarang ni College Kejuruteraan, di mana di dalam college itu kita dah ada establish 8 micro industry hub. Itu contohnya kita berkolaborasi dengan industri, tapi pelajar-pelajar boleh menggunakan ruang itu untuk dilatih. Macam final year project dia, macam itulah, itu fokus kita tahun ini. Dan semalam juga saya ada MOU dengan NATES, di mana mereka ni sebenarnya industri tapi berkolaborasi dengan pakar-pakar kita di satu Center of Excellence di UiTM. Kita menghasilkan produk. Yang saya terkejut tu rupanya kita ada yang menghasilkan produk yang digunakan untuk uji lab. Yang ni fokus UiTM. Kita nak beri fokus kepada talent, kepakaran itu. Macam itulah lebih kurang. Dan saya pasti kalau lebih banyak kita melakukan kolaborasi antara universiti dengan industri, antara universiti dengan universiti, kita dapat berkongsi pengalaman, idea, pengetahuan dan juga kepakaran masing-masing untuk mewujudkan satu ekosistem yang lebih baiklah. Jadi kalau kita lihat juga ketika pandemik ini, kita ataupun student-student, tenaga pengajar banyak beralih daripada pengajaran secara fizikal beralih ke dalam digital itu sendiri. Dan sejajarlah dengan revolusi pendidikan 5.0 yang kalau kita lihat ia lebih menekankan kepada penghijrahan daripada infra fizikal kepada digital. Mungkin di UiTM sendiri ada perancangan untuk mengubah mungkin dari kursus yang sedia ada ini atau juga penawaran kursus baru yang lebih dinamis ini, Prof? InsyaAllah memang ini pun satu perkara yang sebenarnya bukan tahun ini kita mulakan. Kita dah mulakan sebelum pandemik lagi. Kita sebenarnya, saya kata saya bersyukur sebab perancangan itu kita nak go digital. Memang dalam 2025 kita nak go digital. Tapi ia dah bermula tahun 2019 lagi di UiTM. So tim-tim kita dalam UiTM ni dah merancang bahagian hal ehwal akademik kita, TNC akademik ketika itu dah pun merancang bagaimana kita nak menjurus ke arah digitalisasi ni, IR 4.0 ketika itu. Dan kita sebenarnya dah menghasilkan Fizi dan Gigi, kita dah menghasilkan di UiTM ni apa yang kita panggil, yang you sebut tadi tu Education 5.0 at UiTM. Apa yang kita dah fikir ketika itu, kita tak nak
semuanya digital, contohnya kita semua digital tetapi kita lupa tentang values human itu. So dalam Education 5.0 UiTM ni kita nak bawa awal-awal lagi supaya kita nak terapkan values, adab dan sebagainya itu dalam pelajar dan juga staf kita supaya walaupun digital, walaupun kita tak berjumpa, walaupun ODL kita masih memegang kepada nilai-nilai kemanusiaan itu. Itu kita memang ada model kita sendiri, mungkin dari satu masa yang lain kita boleh berbincang dengan lebih terperinci tentang Education 5.0 UiTM ini. Tapi pada masa yang sama Fizi tanya saya tadi tentang sama ada kita akan ubah. Sebenarnya saya sebut kita bukanlah akan ubah, kita akan perbaiki. Dan kita akan dipanggil curriculum review ya. Jadi curriculum review di UiTM ni memang kita lakukan almost setiap bulan ada mesyuarat. Bergantunglah, kita ada 504 program di UiTM dan of course lain program, lain tempoh yang dia nak semak. So mereka semaklah. So dalam konteks itu Fizi, saya nak sebut di sini kita akan menjurus kepada apa yang dipanggil micro credential. Micro credential harapannya dah dalam tempoh 4 tahun ini dah bermula pun, tapi insya-Allah dalam 4 tahun ini akan lebih banyak program yang di mana pelajar-pelajar boleh pilih stackable program khusus supaya dia membentuk akhirnya satu program yang boleh ditawarkan lah. Itu sebenarnya dah pun melalui peringkat MQA ya. Jadi kita mesti ikut prosedur-prosedur yang bertepatan lah. Dan akhirnya saya nak sebut juga kita dah meluluskan polisi ini ya, Fizi dan Gigi, kita dah polisi inclusivity ni, yang mana kita dah bagi ruang kepada golongan yang tak terwakili. Yang tak terwakili ni yang lain daripada biasa ya. Contohnya dulu kalau kita OKU memang kita dah galakkan masuk di UiTM. Kita ada juga golongan yang suri rumah sebenarnya. Kita boleh bagi ruang. Kita dah luluskan tapi belum bawa masuk lagi lah pelajar-pelajar tu, tapi kita dah ada polisi untuk govern perkara ini. Jadi saya berjangka kalau kita dapat melaksanakan semua ini, UiTM sebagai universiti yang orang kata memberi peluang yang seluas-luasnya kepada rakyat Malaysia Bumi Putra supaya boleh meningkatkan taraf hidup mereka, mobiliti sosial mereka melalui pendidikan tinggi, insya-Allah boleh berjaya. Itu merupakan satu langkah yang sangat baik, satu peluang besar kepada si rumah di luar sana untuk mungkin melanjutkan pelajaran di UiTM selepas ini. Tapi kita nak bercerita berkenaan dengan UiTM ni. Salah satunya visi utamanya untuk menjadi sebuah universiti yang hebat di mata dunia. Tapi dalam masa yang sama kita nak tahu bagaimana pandangan Prof sendiri kepada pengeluaran graduan untuk kebolehpasaran graduan ini. Kita bukan saja nak universiti yang hebat, kita nak graduan yang hebat. Tapi UiTM sebagai sebuah universiti terbesar negara dengan 187,000 warganya, boleh mungkin Prof kongsikan strategi universiti untuk memacu penyatuan ekosistem digital, misalnya tenaga kerja baru dan juga seperti yang saya katakan tadi, pengeluaran graduan berkebolehpasaran tinggi. Okey, kalau kita ikutkan memang itulah peranan utama mana-mana universiti. Kita ambil pelajar, kalau dulunya memang pelajar daripada umur 17 tahun hingga 24 tahun ya. Tapi sekarang as I said tadi, kita akan buka kepada luas lagi ya, bukan saja golongan 17 lepasan SPM. Tapi pada masa yang sama kita nak menjurus kepada akhirnya kita kena pastikan dia mendapat pekerjaan. Kalau kita latih dia tapi dia tak dapat menampung hidup dia sendiri, kita akan ada masalah. Masalah sosial, masalah ekonomi di luar sana, masalah sosial di luar sana lah. Ya. Jadi sehubungan itu kita akan pastikan, selalunya orang kata tentang kita punya silibus. As I said tadi, di UiTM memang kita ubah ataupun kita perbaiki kurikulum kita. Pada masa yang sama kita juga nak pastikan pelajar-pelajar ini soft skillnya kita train mereka. Itu yang kita ambil peluang apabila ada krisis, kita libatkan pelajar, kita libatkan mereka untuk melihat betapa dalam konteks itu apabila mereka terlibat dengan bencana, pengurusan sukarelawan dan sebagainya, mereka terbitkan empati itu. Di situ kita berharaplah supaya di sana nanti mereka akan dapat menjadi menghasil
a good orang kata apa, good graduate lah supaya mereka boleh mendapat pekerjaan yang baik. Sebab in future sebenarnya kita maklumkan kita tak tahu apa sebenarnya future pekerjaan masa depan. Ada pekerjaan masa kini sebenarnya tak ada lagi ya. Dan mungkin dalam 1 tahun lagi pekerjaan yang ada hari ini pun dah tak ada. So itu yang saya katakan dekat sini, apa yang saya perlu buat ialah kita mesti sentiasa menyokong perancangan kerajaan, contohnya RMK 12. Kita ada tim bahagian transformasi universiti yang sentiasa memastikan alignment dengan apa yang yang disediakan oleh kerajaan lah. Walaupun pada masa yang sama kita dicabar dengan urusan dana ni. Jadi mungkin UiTM dilihat mendapat dana yang besar tadi saya katalah. Baik, terima kasih Prof. Itu tadi Prof. Dr. Roziah Mohamed Janor, Naib Chancellor UiTM, Naib Chancellor pertama wanita sebenarnya di UiTM. Terima kasih, itu saja masa yang kami ada untuk luangkan bersama Prof. Mungkin di masa hadapan kita boleh bercakap lagi mengenai UiTM ini. Tapi itu saja perbincangan kita berkenaan agenda pemerkasaan UiTM. Saya Gigi Ahmad. Saya Hafizi Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.